Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan roti bakar. Tuan-puan, muslimin-muslimat, para bidadari indah, bidadari syurga sekalian, apa khabar? Panjang now pantun tu kan. Dia sebenarnya pagi-pagi makan roti bakar. Tuan-puan, apa khabar? Baik. Subhanallah. Tapi bila tengok semua wajah tu kan, cantik-cantik, cun melecun. Indah-indah semuanya, macam bidadari. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin-muslimat, muslimin ada dalam sebelah sana tu. Mereka berkumpul sesama mereka lah. Mereka memang takut ni pada wanita ni ya. Jadi saya nampak ada lagi kosong yang bahagian wanita sebelah situ. Boleh ikut dekat situ kan, sebab ada yang lelaki berdiri tu. Jadi orang lelaki tak boleh bagi dia penat. Muka dia orang ni kalau penat sikit macam penat banyak. Orang perempuan penat banyak macam tak penat. Tak banyak penat. Tapi lelaki sini hebat-hebat. Kita boleh tengok ni sifat kelakian yang jelas pada diri mereka. Amin. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan bersemangat. Sebab kalian dan saya juga, kita semua yang berada di sini benar-benar terpilih. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ini betul ya, live dekat FB tapi dia tak naik. Okey. Subhanallah. Tapi saya nampak macam pucat sikit ya. Sebab handset ni ke apa? Tak apa. Live kan. Okey, masya-Allah, muslimin muslimat. Terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Pertubuhan Peladang Negeri Selangor. Okey. Puan Aduni Adeline binti Muhammad B. Ada ke? Belum ya, mungkin tak dapat. Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Selangor. Kemudian Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Bakri. Tak ada juga. Pengerusi ahli jemaah pengarah. Seterusnya semua ahli jemaah pengarah. Oh, ramai pengarah lah ni. Oh, ada. Sampai jemaah pengarah ya. Masya-Allah. Berjemaah, pengarah datang berjemaah. Boleh tahu ke mana jemaah pengarah? Oh, yang handsome. Okey, yang ada beberapa orang belakang. Tak apa ke? Ni jemaah pengarah berada di belakang. Bagi laluan hari ni. Saya bila tahu hari ni peladanita, saya pun teruslah cari tudung pink. Betul. Jarang saya pakai tudung pink. Tapi saya tengok, dia ni bila peladanita tu, kita boleh bayangkan lah, kita boleh faham itu di kalangan usahawan wanita. Masya Allah, saya jumpa orang-orang yang hebat. Tetapi di sebalik wanita yang hebat, ada lelaki yang lebih hebat. Lebih hebat, terbaik. Bagi tepukan pada lelaki. Subhanallah, Allah Akbar. Kita kena puji sikit orang lelaki, kan? Sebab memang mereka luluskan bajet program kan. Up kan. Walaupun kerja dia mudah ya, tukar lulus je, yang buat kerja perempuan kan. Sebenarnya saling melengkapi. Kalaulah dia jemaah pengarah tak lulus, program pun tak boleh jalan. Kalau lulus tapi tak ada yang laksanakan pun program tak jalan juga. Jadi lebih baik tak berebutlah kerja. Mereka memang suka bab menyaing-nyaing ni. Kan? Subhanallah. Meluluskan, endorse dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kepada ketua-ketua kumpulan peladanita. Boleh ke saya nak tengok siapa ketua kumpulan ni? Oh, depan-depan ni lah. Masya Allah. Okey. Seterusnya muslimin muslimat dikasihi sekalian, dan kepada pengurusi majlis kita yang dia nak ringkaskan. Senang kerja dia kan. Biodata suruh saya cakap sendiri. Kreatif ataupun mungkin dia tak sempat cari, lepas tu dia cover, dia suruh saya perkenalkan diri sendiri. Itu jarang berlaku. Dalam setahun berapa kali kita akan jumpa yang kreatif macam ni.
Siapa yang nampak tak boleh mengesan apa yang sedang dilakukan, nampak semua okey. Tapi terbaik, kita punya MC kita terbaik iaitu Encik Muhammad Syazwan bin Muhammad Noor. Dah kahwin belum ni? Patutlah. Dia belum dididik oleh seorang isteri lagi. Sebab itulah dia belum teliti. Kalau dia dah kahwin memang kenalah. Kurang sikit kan. Ambil mudah sikit. Semua ya je lah lama. Memang kenalah kan. Orang lelaki memang tu gaya ya. Abang nak makan apa? Ikutlah. Kat mana? Ikutlah. Semua ikutlah saja. Sebab apa orang lelaki suka ikutlah? Mudah? Malah fikir? Ini bukan lelaki di sini. Yang berada di Zimbabwe. Contoh kan. Selalu sebut Zimbabwe. Kesian orang Zimbabwe. Kok orang Zimbabwe lagi bagus Wallahualam. Okey, jadi Masya Allah, tentang sedikit makluman tentang peladang ni. Ada tak maklumat? Saya biasa akan minta, tapi macam tak ada ni maklumat. PA sebenarnya ada tak maklumat tentang? Tak ada, saya tak ada kertas ni. Biasanya saya akan baca sikit latar belakang peladang. Tak apalah kalau macam tu saya tanya. Saya tak perlu kenalkan diri saya kan. Kita jimatkan masa sebab masa kita 1 jam je. Peladang ni sebagai saya orang luar, orang yang tak biasa, saya bayangkan peladang ni sama ada petani ataupun ladang ternak. Petani ataupun ladang ternak. Betul ke? Dan proses hasil dan proses hasil ladang. Dua-dua, ladang ternak dengan ladang tani. Okey. Perikanan. Termasuklah tu. Pengilang. Ada juga yang bukan daripada A, dia ambil daripada D ke. Maksudnya dia bukan yang daripada awal. Tapi dia pengilang. Masya Allah. Pengedar. Pengedar termasuk. Rangkaian semualah sampai masuk mulut. Yelah sebelum masuk mulut tapi semua ini adalah mereka yang bekerja sendiri. Toke-toke. Semualah. Dialah toke, dialah kuli, dia semua. Lepas tu dia juga yang marah diri sendiri. Bila buat salah. Cuti lulus sendiri ya. Ini paling masalah. Okey, itu yang penting dan paling masalah. Ikut suka hati cuti kan. Ikut mood. Cuti ikut mood. Tapi kalau kerja dengan orang tak ada mood pun kena pergi. Kena buat kerja. Okey, kalau saya baca ni pengenalan pertubuhan peladang, PP yang ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan Peladang 1973. Dah lama Ketua Pengarah LPP selaku pendaftar PP telah mewakilkan sebagian objektif pertubuhan peladang untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial, menambah pengetahuan dan kemahiran, meningkatkan hasil dan pendapatan dan membaiki cara hidup ahli. Peranan pertubuhan ni banyaklah. Khidmat pengembangan kebun apa untuk meluaskan pengeluaran pertanian, untuk mengadakan bekalan ladang, untuk mengadakan kemudahan bla 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 bla. Banyak ni. Jangan sah-sah kan ceramah habis baca tu je, sambung besok. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, saya kena faham dulu siapakah orang yang di hadapan saya. Kalau begitulah tuan-puan, wanita-wanita sekalian, saya lebih kurang juga dengan tuan-puan. Tiba-tiba nak sama kan? Tapi yang betul ni. Subhanallah, saya lebih dikenali sebagai Ustazah Asma, penceramah dan pendakwah. Dan mungkin ramai yang tak tahu, kami mengusahakan ladang ternak. Ya, ladang ternak di Kampung Sungai Yu, lembu kambing di sana cecah 1,000. Contoh bila korban, ibadah korban macam tahun lepas, lebih kurang 1,000. 7,000 ekor lembu, dekat hampir 400 ekor kambing. Pada tahun ni pun jumlah lebih kurang juga. Kita di sana 4 ekar. Mula bangun dibangunkan pada hujung tahun 2021. Sekarang 2020. Hujung tahun 2020. Tahun lepas 2021 kan? Betul. Ni tahun 2022. Setahun lebih. Mula daripada kosong. Beli tanah, kemudian bangunkan perlahan. Sekarang dah siap dah semua kandang lembu, kandang kambing tu memang dah cantik. Sekarang sedang siapkan rumah sembelih.
Saya sendiri pergi belajar, merata pergi ke ladang-ladang ternak hampir seluruh Malaysia, dalam negara dan luar negara. Dan kita gunakan model teknologi yang global lah. Kita tengok teknologi tu di Australia dan sebagainya. Jadi saya faham bagaimana susah payah nak mengusahakan peternakan. Dan kita juga ada pertanian. Kita dah mula dalam proses kita dengan Kementerian Pertanian untuk nenas dan beberapa lagi. Untuk menunjukkan saya sendiri dan tim serius dalam bidang perladangan, sama ada ternak, sama juga dengan ikan. Kita dah ada berapa kolam ikan. Sekarang dalam proses lagi, belajar lagi. Dan berapa banyak kursus saya sendiri terlibat sebab saya sendiri nak tahu. Kenapa saya memaksa diri yang sudah sedia sibuk dengan pelbagai komitmen, tiba-tiba nak buat benda-benda tu, nak berbudi pada tanah, kan, nak berbudi pada makhluk daripada manusia, iaitu binatang. Masya Allah. Kerana saya pernah, bukan sebab tercabar, tidak, tetapi saya pernah diberi kesedaran. Tuan-puan pernah dengar, mesti pernah, cuma saya nak ingatkan semula. Pada tahun hujung 2020, sebelum pandemik, sebelum pandemik, ada isu viral berkenaan dengan daging sumber daripada kartel, sumber yang haram daripada luar negara. Maksudnya daging tu tak ada pengesahan halal, tapi dalam proses dia datang tiba-tiba ada logo halal luar negara. Tapi bila disiasat sebenarnya mereka tidak ada pun persijilan halal. Isu daging import. Ketika itu saya berhubung dengan JAKIM sebab sebelum saya penceramah bebas seperti hari ini, saya adalah pegawai hak agama Islam JAKIM dan saya pernah menjadi penolong pengarah bahagian pengurusan halal di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Saya memang terlibat secara langsung dengan peternakan, dengan peladangan dan terlibat dengan rumah-rumah sembelih. Jadi kita tahu isu dalaman ni, kita tahu. Subhanallah. Bila berlaku pembongkaran tu, bila saya berhubung dengan pihak-pihak yang berautoriti, mereka cakap apa? Orang Islam kita ni memang kalau bab komplain, bab viral, bab marah nombor satu. Tapi bab buat itu belakang sekali. Bab buat. Sebab apa? Sumber makanan kita, bahkan pengilang-pengilang pun, pemegang besar, pengusaha paling besar masih lagi non-Muslim. Peternakan ke, pembuatan ke, pengilang ke, petani ke, masih lagi non-Muslim, bukan Muslim. Walaupun ini adalah negara majoriti umat Islam. Lepas tu dia kata, Ustazah, sebab masa tu saya antara orang yang viralkan, bising juga isu tu. Ustazah pun pandai cakap saja, dia kata. Kalau betul Ustazah rasa tanggungjawab, Ustazah buat ladang ternak, Ustazah tahu macam mana susah dan perjuangan peladang-peladang kita. Saya kata insya-Allah. Sebab yang saya bercakap tu Ustaz, saya kata insya-Allah kita buat. Insya-Allah. Kalau benar kita akan buat. Hari ni saya cakap phone, hari ni juga kami buat mesyuarat. Kami buat meeting sama dengan BOD dengan tim kita. Subhanallah, saya kata kita kena buat ladang ternak. Tapi Allah permudahkan hajat. Cari tanah, jumpa kat Kapur Sungai Yu sebab kena cari tanah yang sesuai. Lepas tu berhubung dengan pihak-pihak sekian-sekian dan Allah temukan dengan pengembala lembu kambing yang tepat, yang dah berpengalaman. Cuma dia tak ada modal saja. Lepas tu kita buka untuk wakaf dan sebagainya, cepat naik. Dan daripada situlah saya belajar dan membuktikan sebenarnya umat Islam boleh, tapi nak 1000 daya. Sebab itu saya nak ucap tahniah setinggi-tingginya kepada para wanita di hadapan saya dan para lelaki yang ada di hadapan ni. Setinggi-tinggi tahniah dan kita berikan tepukan gemuruh pada diri masing-masing. Sebab anda boleh pusing. Dek, kita tunjuk ni. Awak tak payah angkat, awak akan pusing saja. Sebab saya sebut begini, tak semua orang berani terjun dalam dunia perladangan, dunia perniagaan, dalam dunia yang sebenarnya ada kalanya sangat kejam, ada kalanya tidak adil. Kita yang membanting tulang, berpeluh, bersusah payah pinjam, tetapi yang banyak untung ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Kadang-kadang tu susah payah kita hasilkan sesuatu, tetapi tidak ada jalan untuk kembangkan.
Tidak ada pembeli. Tak ada sekian-sekian. Kadang-kadang ada banyak pihak yang janjikan itu ini. Kita pun usahalah buat yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik. Tetapi pihak yang nak sambut tu rupanya sekerat jalan dan sebagainya. Kita usaha pula lagi dengan cara sendiri. Dulu saya sebelum kerja sendiri, saya juga adalah kaki tangan kerajaan. 9 tahun. Yang saya sebut tadi, pegawai JAKIM, pegawai Jabatan Agama dan sebagainya. Saya ingat bila berhenti, kerja akan lebih mudah, masa lebih banyak. Tapi rupanya bila bekerja sendiri, sekarang staf lebih kurang dalam 150 orang, ramai yang tidak tahu, yang tahunya saya penceramah bebas. Tapi saya juga CEO kepada 11 buah syarikat. Ada travel, subhanallah. Okey, ada pertanian, ada peternakan, hijrah village tu, kemudian publication, training dan pelbagai lagi. Saya cerita bukan dalam keadaan saya bangga, oh banyaknya. Sebab apa yang kita nak bangga dengan amanah yang banyak? Semua akan ditanya oleh Allah. Kita tak boleh nak bangga pun dengan amanah. Setiap kali saya tengok list amanah tu, subhanallah yang banyak ni, dengan tim, dengan staf dan sebagainya, nak urus kewangan supaya teluh dan sebagainya, dengan yayasan, dengan NGO. Setiap kali itulah rasa berat dan saya rasa tidur saya telah lama diambil oleh Allah, nikmat tidur. Itu yang kalau orang tanya apa yang Ustazah rasa benda perkara paling mahal bila dah sibuk, nikmat tidur. Tidur pun otak berjalan lagi. Apa yang difikir mesti dibawa. Setiap malam mesti mimpi. Apa yang dirisaukan, apa yang dibimbangi, semua tu masuk. Sebab deep sleep yang sebenar, tidur alenia yang sebenar, bila kita tak bermimpi. Tapi bila mimpi tu, maksudnya otak masih lagi tak rest. Sebab tu saya kena pergi jumpa doktor, sampai kadang-kadang perlu makan ubat untuk dapat tidur yang berkualiti. Sebab apa? Kita perlu tenaga. Tidur itulah akan mulihkan balik tenaga kita. Subhanallah. Bila kita usahakan sesuatu, pelbagai cabang kita usahakan, sebenarnya di situlah kita berjuang dan memahami apa yang sebenarnya umat Islam kena buat. Sebab itu saya kata, saya dengan puan-puan, dengan tuan yang berada di sini, kita melalui pengalaman dan kesusahan yang sama. Subhanallah. Orang tengok kita senyum je. Alah, kita pun nak bergaya kan. Oh, nampak kita bergaya, orang kata, oh dah jadi orang kaya sekarang. Orang tak tahu, kita lah majikan, kita lah juga kuli ya. Ya, saya pun sama. Bukan oh dah jadi bos, tak buat kerja. Bahkan kita berganda lagi. Setelah dah tidur, kita sampai 2-3 pagi. Setelah belum bangun, kita dah bangun dah. Hujung minggu pun kita kerja, siang dan malam. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi kita percaya bahawasanya apa yang kita lalui adalah apa yang dilalui juga oleh para Nabi. Hampir kebanyakan para Nabi adalah peladang, penternak. Subhanallah, Nabi Muhammad dididik oleh Allah melalui daripada kecil lagi dia dah ternak kambing. Sampailah dewasa. Bila peringkat umur remaja terlibat dengan aktiviti perniagaan. Kita tahu Nabi Muhammad SAW businessman yang sangat hebat. Sebab itu diberi kepercayaan, Dik, mungkin kamu boleh ambil kursi biru tu 2, sebab lenguh duduk bawah. Lagipun tak comel. Gitu, tak comel. Subhanallah. Ya, Dik, laju-laju. Okey, subhanallah. Kesian juga lenguh saya duduk atas lantai tu kan. Nanti sesemut, sekerengga semua ada. Okey. Tak apa, kita bagi dia orang settle dulu. Jadi subhanallah, tajuk kita hari ini adalah budaya kerja integriti, pemacu kecemerlangan organisasi. Bila sebut integriti tu apa? Bunyi macam bombastik kan? Macam hebat. Kita nak sebut pun inti kuih pau. Bolehlah sebut. Sebenarnya integriti tu asal perkataan Latin, lepas tu okeylah begitu begini. Dan telah diwawarkan, telah digunakan, dimasyurkan oleh pihak kerajaan. Saya tak ingatlah masa tahun saya kerja tu, semua tajuk integriti. Kita buat-buat faham je kan bila sebut. Kita perlu ada integriti. Apa integriti tu pun kadang tak jelas. Tapi untuk mudah faham integriti maksudnya himpunan sifat-sifat baik. Sifat apa? Cekap, jujur, amanah, semualah telus. Itulah budaya integriti dalam kerja. Tetapi jika kita merujuk kepada definisi yang Islam bagi, sebenarnya lebih luas daripada integriti. Bila kita nak kupas masuk amanah,
amanah, itu lebih luas daripada integriti. Kalau kita kupas maksud ihsan, lebih luas daripada integriti. Tapi kita bukan nak komen perkataan integriti tu. Kita raikan tajuk ni sebab inilah istilah yang dimasyhurkan diguna pakai dalam budaya kerja. Namun saya nak juga pergi kepada kupasan apa itu amanah. Dan saya akan bagi contoh bagaimana kehebatan dan kejayaan Rasulullah menjadi seorang businessman. Sebab itulah apabila Rasulullah mengambil barang dagangan Sayyidatina Khadijah, Rasulullah membawa pulangan keuntungan berkali ganda. Keuntungan berkali ganda dibandingkan dengan peniaga-peniaga lain yang dah selalu pergi ke Syam. Nak dengar tak cerita ni? Boleh Subhanallah. Kalau ngantuk angkat tangannya. Bukan kalau nak tanya ya. Kalau saya nampak ada yang ngantuk tu, kita buat aktiviti. Kita lompat bintang. Boleh tak? Kontrol ayu ya. Kan kasut tinggi baik, kan tercabuk ni banyak-banyak apa ni, brush apa semua, lompat bintang. Kan berpeluh hilang pula makeup kan. Subhanallah. Kita perempuan bermakeup tak ada masalah. Harus hukum dia. Pakailah sikit supaya tujuan untuk hilangkan kusam tu kan. Bukan untuk berlebihan sampai orang pandang 20 kali. Sampai pandang 10 kali pun tak nak lah. Saya sekadar natural nak bagi muka tu berseri-seri. Tapi janganlah sampai kat rumah kan macam apa? Macam tiang seri. Kat rumah tu tak ada beza macam dengan tiang. Tak baik saya cakap macam tu. Kau suami sampai tengok 2-3 kali juga. Sebab suami ingat hantu mana. Sebab kalau kat luar, lawa macam bidadari. Kan? Bila kat rumah, dengan rambut mengerbang tak sikat, capa pula dah putih kan. Pakai pula baju kelawar macam nak terbang. Tak ada masalah baju kelawar. Yang penting lawa ya. Tapi kalau je kelawar yang dah koyak sampai separuh. Aduh lah. Seksi ya. Seksi ke seksa tak tahulah. Masya Allah. Itulah kita perempuan. Kan kadang tu bersiap memang lawa semua ni dekat luar. Tapi terbalik terus 100%. Itu kita tak mahulah. Kat rumah pun kena melawar jugalah. Kena berhias juga. Itulah pahala berganda. Dekat luar ni kita bersederhana. Ini semua saya tengok sederhana. Comel-comel, ngam-ngam, cun-cun, mani-mani saja. Lega kan. Takut dulu lain Dulu cun lagi ya. Okey, muslimin muslimat, masya-Allah. Mari kita pergi kepada kita cerita tentang bagaimana integriti, amanah, bagaimana hebatnya Rasulullah dalam bab peternakan dan juga dalam bab perniagaan. Kalau nak kupas terlalu luas. Baca buku memang ada buku khas tentang bagaimana hebatnya Rasulullah berniaga. Okey, Rasulullah dah mula berniaga umur berapa? Telah diajar seawal usia 12 tahun. Tapi sebenarnya sebelum itu lagi. Yang masyhur kita dengar ketika umur Nabi Muhammad 12 tahun, telah dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib untuk dibawa ke Syam untuk dibawa berniaga. Tetapi on the way tengah jalan disekat oleh seorang rahib ataupun seorang pendeta, kerana pendeta ni kata pada anak saudaramu ini ada tanda-tanda kenabian. Sebab dilihat daripada jauh dah ada awan. Awan tu kejap jalan, kejap berhenti. Jadi pendeta ni bila dia tengok daripada jauh, dia perhati je awan tu. Dan bila kumpulan tu sampai, kabilah perniagaan ni sampai, dia terus bertanya kepada ketua kabilah. Siapa ketua kabilah bisnes ni? Nak pergi ke Syam ni? Syam ni mana? Mekah ke Syam. Syam tu negara apa? Mekah semua tahu. Syam? Ya, Syam adalah sebuah kuasa besar ketika itu. Dan sebuah negara yang luas, yang besar, telah dipecahkan kepada 4 buah negara sekarang. Yang pecahkan apa? Blok barat lah, penjajahan apa semua. Dulu Syam 4 buah negara. Syria, Palestin, Lebanon, Jordan. Kalau kita tengok peta, memang dia orang sebelah-sebelah semua tu. Dulu dikenali sebagai Syam, kuasa besar dunia. Jadi bila nak pergi berniaga, Mekah ke Palestin jauh ke dekat? Jauh. Mereka menempuh perjalanan berbulan, naik unta, padang pasir yang terik.
Bukan ada R&R macam kita hari ni. Bukan boleh singgah hotel. Nak rehat, perjalanan berbulan ni. Betapa sukarnya situasi ketika itu. Tetapi usia 12 tahun. Nabi masih lagi kanak-kanak. Dah ada ke yang mula berniaga umur 12 tahun? Ada? Ada? Subhanallah. Ayah berniaga ya, nolong-nolong. Tapi bukan jadi peniaga lagi kan? Ada salah seorang daripada, tak lengah ke yang duduk berdiri yang lelaki? Kan nanti kurus kan? Dah sadar elok tu kan kurus kan? Bagilah mereka kerusi. Saya susah hati tengok encik berdiri. Ya, okey ya? Oh, dia orang jaga ya keselamatan para wanita pada hari ini. Masya Allah. Okey. Saya nak cerita, sebelum nak sambung cerita Nabi, ada salah seorang staf kami. Minggu lepas, saya ada minta tolong sikit, ada angkat barang kat rumahan. Lepas tu, ada seorang staf ni, sebab staf ramai, lepas tu ada part time, kadang kita tak kenal. Saya jumpa-jumpa macam tu, sebab saya pun selalu keluar out session kan. Jadi bila kenal tu, tanya nama dia. Contohnya, nama dia lelaki. Muhammad, bukan nama sebenar ya. Muhammad, bukan nama sebenar. Memang bukan nama sebenar sungguh lah ni. Okey. Saya pun kata, okey, nama siapa? Muhammad Ustazah. Umur berapa? Tak silap saya umur dia dalam 20 macam tu, 20-21. Saya kata, okey, Muhammad sekarang duduk dalam unit mana? Dia pun sebutlah unit mana. Subhanallah, kamu belajar mana? Lepas tu dia pun jawab, saya tak belajar mana-mana Ustazah. Okey, kalau gitu kamu habis SPM ya, masuk kerja. SPM pun tak. Saya sekolah menengah pun tak. Lepas tu kan bila saya dengar macam tu, Masya Allah, sekolah pun tak, SPM pun tak ada. Padahal staf sendiri ni kan. Tapi saya syukur, bila jumpa staf, memang saya akan tanya latar belakang. Dia seorang yang pemalu, tak ada confident, cakap pun tunduk-tunduk, serba salah, malu-malu. Lepas tu saya pun terus panggil dia. Sebab ada staf lain juga, saya panggil dia. Latar belakang kamu macam mana? Ayah kamu macam mana? Ayah saya ceraikan mak saya ketika umur saya 6 tahun. Pernah duduk bawah jambatan, merempat, gelandangan. Mak saya tekanan yang ni. Lepas tu besarkan anak 4 orang sendirian. Ibu tunggal. Lepas tu selalu tak sihat. Lepas tu saya tanya, kamu mula cari rezeki bekerja umur berapa? Lebih kurang umur 11-12 tahun saya dah mula bekerja. Maksudnya, Allah Akbar, saya kata, ya Allah, kamu ni Muhammad, hebat kamu ni. Terima kasih ya kamu sudi kerja dengan Ustazah. Dia kata, saya nak ucap terima kasih sebab Ustazah sudi terima. Walaupun saya tak ada pekerjaan, tak ada pendidikan. Saya bagi tahu sungguh, ramai yang staf kita ambil daripada part time. Part time ni kita ambil tak kira ada SPM ke, tak ada ke, latar belakang. Masa tu kita tengok mereka ni rajin ke tak. Dan Muhammad yang saya sebut ni, selama berbulan-bulan, dia duduk di unit bahagian dapur rakyat. Sebab hari-hari kita masak untuk bagi asnaf fakir miskin. Lebih kurang 200-300. Setiap hari kita masak. Ada dapur yang kita sewa lot kedai. Lepas tu kita agihkan sampai hantar ke rumah. Sebab bawa NGO sahabat amal care kita, ada senarai nama, orang yang susah, yang melarat, yang tak boleh datang, jaga orang-orang tua dekat rumah. Jadi kita hantar makanan, kadang bersihkan rumah, kadang pergi tu, pernah kita pergi rumah tu penuh dengan najis. Najis merata-rata. Dia adalah seorang isteri, warga emas dah tua, kecil manis, mata dah buta. Suami pun tinggalkan dia. Anak-anak pun tak nak jaga. Jadi bila kita pergi, najis merata-rata, tim kita bersihkan. Lepas tu hantar makanan setiap hari dan bantu apa yang patut. Macam tu lah. Jadi, subhanallah, saya tengok dia 5-6 bulan macam tu, 8 bulan kot. Kerja dia dekat dapur, tolong kupas bawang, itu, ini. Yang kebanyakannya, ramai staff part time dah berhenti lama dah. Sebab orang muda, mana nak kerja macam tu? Kupas bawang, koyak bawang, basuh periuk, belanga, masak hari-hari. Saya kata, kamu ni memang bagus. Lepas tu saya tanya gaji dia berapa. Sahabat, yelah, walaupun staff kita kata gaji dia berapa. Dia pun sebutlah berapa. Kita bagi dia lebih kurang dalam 1,800. Sebut juga kan akhirnya. Saya bukan apa, saya kata, kamu cukup tak? Sekarang daripada duit tu kamu buat apa? Saya tanggung 3 orang adik saya sekolah dan mak saya sekali. Saya kata, kamu dah jadi bapa seusia umur begini, 12 tahun kamu dah kerja.
Saya terus bincang dengan HR, bantu sehabis mungkin untuk belanja dia. Walaupun gaji tu gaji. Lepas tu saya tanya, pernah dapat gaji macam ni? Ini paling tinggi seumur hidup saya. Selama ni saya jual buah, buat kerja macam-macam. Kamu pernah tak rasa macam memberontak? Ya Ustazah. Sebab saya tengok kawan-kawan, jiran-jiran pergi sekolah, saya pergi kerja. Saya memberontak sebab saya dah dapat kasih sayang. Bukan memberontak, maksudnya, yelah, tapi dia rendah hati, rendah diri macam tu. Saya nak cerita, di hadapan saya ni, saya percaya wajah-wajah di hadapan saya dah menghadapi banyak ujian dan cabaran. Tetapi mungkin ujian kita tak seberat seperti anak ini. Subhanallah, itu umur 12 tahun lebih kurang dia kerja. Sebelum itu kita tak tahu hidup macam mana. Sebab itu dia kata pernah duduk bawah jambatan dan sebagainya. Kerana itulah subhanallah, bukan kata, jangan buat hujah pula. Oh, kalau gitu tak belajar pun tak apa ya, Ustazah ambil kerja. Sebab saya akan tengok ada perbezaan. Orang yang ada pelajaran dengan orang yang tak pernah melalui proses belajar. Dari segi kemampuan dia bekerja, kemampuan dia memberi idea, kemampuan dia keyakinan diri dan sebagainya, sudah tentu berbeza. Tapi kita nak develop lah dia, supaya dia bahagia dan dia rasa apa yang Allah takdirkan daripada kecil itu, semuanya yang terbaik untuk dirinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita sambung cerita Nabi tadi. Kita tahu Sayyidatina Aisyah adalah wanita yang antara terkaya di Mekah. Sampai diberi gelaran Ratu Mekah. Ratu Mekah. Subhanallah. Siapa wanita terkaya di Malaysia sekarang? Oh, sebab ramai sangat kaya ya? Ramai. Founder-founder. Artis. Ya, yang kita nampak depa-depa tu kaya lah. Rumah besar kita besar ya. Oh, Ustazah pun kaya. Tiba-tiba kan Ustazah pun kaya. Subhanallah. Saya kaya dengan staff je. Subhanallah, saya pun makan gaji daripada syarikat. Staff pun tahu. Daripada perniagaan galeri tu, Ustazah Asma, akauntan paling tahu. Subhanallah. Kami nak ambil 1,000 pun berkira. Tak boleh nak ambil pun. Bayangkan ya, bila kita sewa sampai 15 slot, lepas tu staff sampai 150 orang, berapa gaji sebulan nak kena sediakan? Paling kurang semua dah 500,000. Sewa, utility semua. Agak-agak bisnes sekarang ni pesat ke sedang mengecut? Pesat. Founder-founder produk kecantikan mungkin pesat. Oi, suram dan lembab, slow. Kami mengalami keadaan yang sama. Setiap ayolah PKP, lepas tu ekonomi yang kurang bagus dan sebagainya. Accountant saya sini bila dekat dengan gaji, ya Allah, susah hati. Saya syukur kalau dapat bayar gaji staff. Itu dah syukur sangat. Itu je. Dan memang setiap kali lepas bayar, akaun kosong. Negatif tu biasa. Pinjam sana, pinjam sini, korek sana, korek sini. Subhanallah. Lepas tu tambah staff lagi. Tambah lagi. Sebab apa? Keperluan kepada gerak kerja dakwah. Bila saya nak kembangkan gerak kerja dakwah, kena tambah lagi staff di bahagian gerak kerja dakwah. Untuk Muslim, untuk non-Muslim. Mereka ni bila kita nak sepenuh masa buat kerja dakwah, mesti kena bagi gaji cukup untuk mereka survive tampung keluarga. Kita tak boleh bagi 800, nanti dia terpaksa cari part-time lain, dia tak akan fokus pada kerja dakwah. So kita bagi jumlah yang sepatutnya. Akauntan tanya, Ustazah biar betul nak tambah lagi. Saya kata rezeki bukan saya yang bagi, Allah yang bagi. Bila bertambah staff, Allah akan tambah rezeki. Sampai hari ni begitulah kami survive. Orang kata, kais pagi makan pagi, kami kais bulan makan bulan. Maksudnya bayar gaji habis terus, tak ada simpanan. Terus terang ni secara live ni. Kalau kata kaya, bukanlah kaya dari segi harta, tapi kaya dengan berkongsi rezeki. Subhanallah, ialah kasih sayang dan sebagainya. Bijak cover. Okey. Betul. Di hadapan kita ni, kebanyakan kita sebenarnya semua orang kaya. Kaya yang berbeza. Kaya jiwa, kaya harta, kaya kasih sayang. Tapi hari ini manusia hanya lebih kepada mengangkat kaya harta sebagai orang yang mulia, orang yang hebat. Dan kita tak boleh nak ubah dah persepsi itu. Kitalah yang kena ubah bagaimana diri kita melihat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bila jumpa Muhammad bukan nama sebenar, saya kata orang nampak saya ni hebat, tapi Muhammad kamu lebih hebat daripada saya. Sebab hari ini seusia muda begini,
Saya masa umur kamu, saya masih belajar di universiti. Tapi kamu sekarang dah menampung belanja adik-adik sekolah dan keperluan ibu kamu. Kamu sangat hebat. Tetapi kamu tidak diangkat sebab dianggap biasa pada zaman akhir zaman ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita nak sambung cerita Nabi Muhammad SAW. Okey, Sayyidatina Khadijah Ratu Mekah. Kalau kita nak sebut wanita paling kaya di Malaysia, hampir kita tak boleh sebut. Sebab kekayaan mereka sebenarnya bukanlah kaya yang betul-betul kaya. Yelah, kaya duit. Betul, kaya duit. Betul lah mereka boleh beli pelbagai perkara. Mereka betul lah kaya. Tapi nak digambarkan kekayaan Sayyidatina Khadijah, bila ada rombongan ke Syam untuk bisnes, ini trip bisnes. Ini bisnes overseas. Ini bisnes kita panggil apa? Kalau luar negara ni kita panggil export. Ekspor luar negara ni. Mekah ke Syam ni. Ekspor luar negara. Hari ini, kalau bisnes woman yang berjaya pun, tak ramai yang boleh ekspor produk mereka sampai ke luar negara. Bila sampai musim bisnes trip ke luar negara, ke Syam, bila dihimpunkan grup daripada Sayyidatina Aisyah, pedagang-pedagang di bawah syarikat Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, mungkin contohnya ada 300 grup trip contohnya. Menyamai, bahkan dikatakan lebih banyak daripada trip semua peniaga-peniaga seluruh Mekah. Faham ya? Ada peniaga-peniaga lelaki yang lain ataupun wanita yang lain. Tetapi trip Sayyidatina Khadijah saja melebihi daripada sekalian trip-trip yang lain. Nak kata hebat dan besarnya perniagaan Sayyidatina Khadijah. Satu ketika, subhanallah, Rasulullah SAW berurusan dengan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah sebelum kahwin untuk trip perniagaan ke Syam. Yang ni saya nak berkongsi beberapa tip sebagai seorang peniaga. Bila sampai dekat Syam, subhanallah, semua orang dah set up perniagaan ni. Okey, bawa barang dagangan masing-masing. Dia macam sekarang lebih kurang jugalah. Orang yang tak ada modal kan jadi dropship, betul tak? Adakah produk dia? Tak. Jadi seolahnya zaman tersebut yang tak ada modal ambil barang dagangan daripada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah tak pergi berniaga, tetapi yang dropship ni lah bawa barang dagangan pergi berniaga ke Syam. Subhanallah. Saya tak ingat ada poin yang penting apa yang Rasul buat sebaik sampai. Saya lupa, tapi itu perkara yang penting juga, tips sebagai peniaga. Cuma antara yang diceritakan, Rasulullah adalah seorang yang sangat jujur dalam bab berniaga. Ini yang kadang-kadang susah sikit kita nak ada. Jujurnya tu sampai apabila ditanya, bagaimana diketahui tentang sifat Rasulullah berniaga? Kerana Sayyidatina Khadijah mengutuskan pembantunya bernama Maisarah. Maisarah ni seorang lelaki, bukan perempuan. Nama apa? Maisarah. Anak saya pun ada nama Maisarah, perempuan. Kalau tak nama lelaki kan, orang tanya 2-3 kali kan. Tapi tak ada masalah letak nama perempuan. Sebab memanglah tak mabutah tu sinonim dengan perempuan. Jadi yang sebut pembantu yang temani Rasulullah tu Maisarah tu lelaki. Yang mana Sayyidatina Khadijah suruh risik dan tengok selalu, perhatikan bagaimana cara Rasulullah. Contoh ya kejujuran Rasulullah, bila ditanya tentang kualiti produk, Rasulullah sangat jujur menjelaskannya. Bahkan Rasulullah dengan senang hati akan menyarankan kalau orang tu nak yang lebih baik, kalau kamu nak yang lebih baik, kamu boleh pergi ke gerai yang nombor 3 contoh. Maksud kejujuran Nabi SAW dalam berniaga itu sangat jelas dan sangat teliti. Dan Rasulullah tidak overclaim dengan produknya. Subhanallah. Itu pengerusi ya? Datuk pengerusi, betul? Okey, subhanallah. Terima kasih kepada Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Bakri, pengurusi ahli jemaah pengarah. Tak apa ya Datuk di belakang? Masya Allah. Okey. Kalau Datuk nak duduk depan, saya duduk belakang. Okey, subhanallah, muslimin-muslimat. Rasulullah SAW tidak overclaim dengan produknya. Rasulullah sangat jujur bila menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan produk. Bahkan Rasulullah juga menyarankan apabila klien ni, pelanggan ni perlukan perkara yang lain untuk menunjukkan kepada mereka yang jual. Saya cerita pengalaman saya. Kalau saya beli barang online kan, contoh kan kita tekan WhatsApp. Kita kata kita nak beli produk ni.
Pernah berapa ketika, sebab kita kan cari iklan. Lepas tu kita pun WhatsApp. Saya kata saya nak beli sekian-sekian. Lepas tu dia pun jelaskan. Dia kata, puan, minta maaf, saya dah tak jual. Saya dah jual barang lain sekarang. Tapi kalau puan nak, saya boleh bantu puan kalau nak dapatkan barang ni. Kawan saya ada jual. Lepas tu gini-gini. Dia rajin pula, ramai pula bercerita. Terus serang. Ataupun saya sambungkan puan terus kepada WhatsApp kawan saya ni. Daripada saya tak tahu dia jual apa, saya pun mula tanya, puan jual apa? Dia pun kata, oh saya jual ni. Kalau gitu saya nak beli barang puan lah. Daripada asalnya tak nak beli pun, tapi jadi beli. Saya percaya kerana sikap ketelusan dia. Lepas tu ada juga peniaga, bila saya berurusan, dia jual produk. Lepas tu saya pun tanya keperluan saya, contoh bab kesihatan kan. Lepas tu oh kalau macam tu ustazah tak payah beli produk saya lah. Saya sarankan ustazah beli ni, sebab yang tu sesuai dengan keperluan ustazah. Saya kata, ya Allah, tak apa ke? Tak apa. Nanti membazir pula. Akhirnya yang itulah yang saya beli. Tak apa, saya beli. Nanti saya bagi suami saya makan. Nanti saya bagi mak ke, bagi orang lain. Tak apa, saya beli. Subhanallah. Itu di antara ciri-ciri yang digambarkan dalam proses Nabi SAW berniaga. Bagaimana ketelusan, kejujuran, tidak overclaim dan memberikan khidmat, nasihat ataupun pandangan yang terbaik. Sebab itu orang kata, sebelum kita ambil duit orang, ambil hati dia dulu. Betul kan? Sebelum ambil duit dia, beri sesuatu dulu. Konsep beri sesuatu tu. Okey, subhanallah. Sebab di hadapan saya ni peniaga-peniaga kan. Saya nak tanya. Contohlah kan, kalau ada kawan kita call. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Hujung minggu ni lama tak jumpa, nak pergi ziarah boleh tak? Kita akan tanya-tanya, kenapa tiba-tiba nak ziarah ni? Nak jual takaful ke ni? Betul kan? Nak ziarah boleh tak? Subhanallah, kita dah boleh rasa syak wasangka ni kan. Kita pun tahu. Lepas tu kata, boleh. Sebab apa ni kau tiba-tiba ni? Tak ada apalah, ziarah, hubungkan silaturahim. Dia kata gitu kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Lepas tu, tapi kalau kita kata, okey, datang. Syok juga jumpa kawan-kawan. Datang. Kan? Kalau dia cakap awal-awal, nak datang ziarah, sambil-sambil tu nak cerita sikit ni. Tak apa, kalau kau nak dengar, tak nak dengar, nombor 2. Tapi aku memang nak ziarah kau, nak cerita ni dulu. Agak-agak kita mula cari alasan tak? Jom minggu ni ada hal sikit lah. Sebab kita dah boleh rasa aura dia nak ambil sesuatu daripada kita, nak ambil duit kita lah kan. Masya Allah. Tapi kalau yang tak cakap ni, yang pandai ni memang tak cakap lah. Nak ziarah, lama tak jumpa, gini-gini, aku nak ziarah je. Datang. Kita pun masak beria. Lepas tu sepanjang kita borak, dia langsung tak buka langsung pasal bisnes dia. Dia langsung tak buka sampai nak balik. Contohlah kan, tak ada pun kempen apa, tak ada. Sampailah nak balik. Akhirnya mungkin kita akan tanya, awak buat apa? Sekarang buat apa? Lepas tu cerita. Kenapa tak cerita awal-awal? Memang cari pun. Sebab bila seseorang tu dah dapat sesuatu, dapat keikhlasan hati. Tapi kena ikhlas. Nombor 1, ziarah tu nombor 1. Sebab Allah dah sebut. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda apa? Barang siapa yang nak dipanjangkan umur dan nak dapat rezeki yang luas, maka panjangkanlah silaturahim. Memang betul. Jaga hubungan silaturahim. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi itu yang antara sikap Nabi SAW. Nabi beri khidmat, Nabi beri sesuatu sampai orang senang dengan Nabi. Walaupun orang datang gerai tempat jualan Nabi, tak ada pun barang yang nak dibeli, tapi kerana senang dengan Nabi, beli juga. Pernah tak kita beli barang bukan yang kita perlu? Selalu kan, perempuan selalu macam tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang tu, subhanallah, khidmat ya, ataupun bagaimana cara kita. Okey, baik. Ini kalau ada kaitan, kita kaitkanlah dengan servis kita. Sebab saya orang peniaga juga kan. Orang peniaga. Muka yang manis, yang ikhlas. Muka yang manis ikhlas, bukan manis sebab harap orang tu nak beli.
Beza kita bermanis muka, ikhlas kerana nak dapat pahala daripada Allah, dengan orang yang bermanis muka sebab orang tu nak beli, supaya orang tu rasa nak beli. Beza manis muka tu. Betul tak kan? Puan kan? Ada orang, Assalamualaikum, jemputlah singgah, gini-gini, jumpa manis muka kan. Lepas tu bila orang tak nak, dia tetap boleh jaga air muka dia yang manis. Boleh jadi lepas orang tu dah pergi, dia patah balik. Keikhlasan wajah yang manis itu sampai ke hati. Tapi ada orang, okey tak apa ya. Okey lah, macam mana? Muka terus masam. Sentap ataupun muka terus kelat. Muka terus ketat. Kita pun faham tak? Faham maksud saya? Subhanallah, Allahu Akbar. Ayolah, dipaksa. Kadang-kadang kita macam tu. Bukan orang lain, kadang-kadang kita macam tu. Subhanallah. Sebab apa Nabi SAW bersabda? Jangan kamu meremehkan perbuatan yang baik walaupun dengan wajah yang manis. Wajah yang manis. Senyum yang ikhlas daripada hati. Walaupun orang tu tak jadi beli, tapi kita dah dapat pahala berganda daripada Allah, wajah yang manis. Tapi kalau wajah manis kerana niat itu tersebut, pembeli tak ada, pahala pun tak dapat. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Antara kreativiti Nabi Muhammad SAW ketika perniagaan tu, ke Syam tu, peniaga sebelum itu kebiasaannya, mereka buat apa? Mereka akan berniaga jual-jual barang, bawa balik duit. Tapi bijaknya Rasulullah buat apa? Rasulullah apa? Rasulullah dah dapat duit dan perniagaan Rasulullah cepat habis. Rasulullah beli barang penduduk Syam. Rasulullah beli barang penduduk Syam, bawa balik ke Mekah. Bila Rasulullah dah sampai dekat Mekah, orang kerumun Nabi untuk beli barang daripada Syam, maka keuntungan berganda. Ini yang kadang kita sebut dalam perniagaan, kita perlu bekerjasama. Bekerjasama. Bukan semestinya kita kena jual semua produk kita jual. Tapi bila kita ada kerjasama, kita turun sama-sama dengan kawan contohnya, yang ni jual ni, yang ni, tapi saling melengkapi. Orang tahu di satu gerai ni ada macam-macam, semua barang ada. Tapi kita masing-masing fokus kepada produk kita dan tidak ada hasad dengki sedikit pun. Ini paling payah. Kadang kita rasa orang dengki dengan kita, kita tak sedar kita ada masalah hasad dengki. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hasad dengki boleh membakar amalan soleh ibarat seperti kayu api yang membakar. Bahayanya perasaan hasad dengki. Antara ciri-ciri orang yang hasad dengki, kita rasa kita tak berdengki. Tapi kadang-kadang tu, kita bercakap je dengan kawan-kawan. Kita kata, dia tu kan laku kan? Kau perasan tak? Dia berniaga macam laku ke? Dengar dulu, tak habis lagi ni. Macam biasa je pengalaman kan? Kan, dia tu berniaga laku. Tapi duk mikir ni nak buat ayat apa ni. Tapi dia kalau bab sedekah payah. Bila kita sebut bab aib ataupun kekurangan, sebenarnya ada masalah dengki tu dalam hati. Walaupun nampak bagus. Lepas tu kita cover ayat. Kalaulah dia bersedekah, mesti laku lagi barang dia. Konon cover. Kalau dia bersedekah, rezeki dia lagi luas. Sayanglah. Laku-laku tapi adalah cerita orang sampai, dia kedekut sikit. Macam tu kan. Allahu Akbar. Lepas tu ayat-ayat lain, ya Allah, rezeki dia luas. Kita seronok tengok kawan kita berjaya. Tapi kita pun kata, tambah ada tapi tu. Tapi apa guna berjaya di dunia? Aurat pun tak tutup elok. Contoh. Memang nampak macam baguslah. Tapi kita bimbang, kita muhasabah dan kita sebut sesuatu disebabkan ada unsur sumbernya adalah hasad dengki. Sebab ayat yang baiknya adalah, ya Allah, murah rezeki dia. Mudah-mudahan dia pun akan bertambah baik kehidupannya, akhlaknya, pakaiannya. Itu doa lah, itu doa. Tapi kalau kita bercakap dalam sudut yang negatif, takut ia berpunca daripada hasad dengki.
Ayat ujung sekali, tak lama tu kalau macam tu. Istidraj. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Sebab kita macam mana pun sesama Islam mesti wajib saling mendoakan walau seburuk mana pun saudara Islam kita. Okey, sekarang pukul 11.30 dah. Sebenarnya dah habis. Betul ah? Ya. Okey. Kita habis dalam pukul 12 boleh? Datuk Pengarah sibuk tu. Kita tak boleh lama sangat. Okey. Sekarang ni, Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak bacakan beberapa hadis Nabi SAW. Okey, siapa yang terlibat dengan penternakan di sini? Angkat tangan. Tak ada. Siapa ada ternak ikan? Akuarium dekat rumah? Ada? Ada. Siapa ada akuarium, ada ikan kat rumah? Oh, ada lobster. Oh, try 3 ekor. Try. Puan try sungguh. Lepas tu niat untuk buat besar. Nak si budaya, tak nak si budaya kan? 24 tank. Okey. Boleh berjaya. Memang boleh. Ada kawan saya sampai dah ekspor dah. Bermula. Tapi kena buat sungguh-sungguh. Ciri-ciri orang yang ikhlas dalam kerja, berniaga ke, kemas rumah ke, lipat kain ke. Orang lelaki dia ikhlas tak lipat kain? Boleh dilihat dengan apa? Boleh dilihat dengan kain tu lah. Kan kalau dia lipat besar kecil terkeluar lah apalah, asal lipat, betul kan? Tapi orang perempuan kalau lipat macam mana? Kena luruh sama. Kan? Walaupun baju tu saya berbeza, boleh jadi sama. Boleh. Saya pernah saya buat khusus suami isteri yang dah kahwin 30 tahun ke atas. Jadi peserta tu umur 60, umur 70. 50 tahun, yang kahwin 30 tahun ke atas. Namanya khusus I love you, suami isteri. 3 hari 2 malam dekat hotel. 3 hari 2 malam. Saya adalah saya sebagai nak kata fesi utama dan penceramah utama. Saya buat syarat sepanjang program ada dalam 30 pasang. Sepanjang program kena pimpin tangan. Kena ni dia suka tak suka dia kena pimpin. Pakcik pimpin. Geli tak geli pimpin je. Lepas tu ada kita buat, saya nak kaitkan dengan keikhlasan. Nanti kita akan sampai poin tu. Lepas tu kita ada buat aktiviti apa? Saya kata okey, nanti pukul 2 ni tolong bawa 3 pasang baju, sepasang baju hujung sampai bawah lelaki dan sepasang hujung sampai bawah perempuan. Dia orang tak tahu lagi nak buat aktiviti apa, ingat nak tukar baju ke kan. Lepas tu masuk dalam dewan. Saya pun kata okey, sekarang kita pergi belakang, bahagian boleh duduk. Okey, duduklah melepet laki bini kan. Okey, sekarang dalam 2 minit, dalam lebih kurang 2 minit, baju tu yang dah cantik look tu, okey, hancurkan. Bukan hancurkan, apa? Serak, rombak. Okey, 2 minit kita minta suami lipat. Beria dia orang lipat, bersilat-silat, lipat, buka, lipat tak jadi-jadi. Akhirnya, okey, siap. Adalah dalam ramai-ramai itu 2 orang yang kemas, elok. Yang lain tu memang berselerak lah. Tak tentu arah bergulung-gulung, gini-gini. Lepas tu saya kata, okey, sekarang isteri pula lipat 2 minit. Tak sampai 2 minit, dah siap, kemas cantik. Lepas tu saya kata, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nampak? Apa yang tuan-tuan rasa? Dia kata, Ustazah, rupanya lipat kain payah. Lipat kain susah. Selama dekat 30 tahun, kahwin 30 tahun, rupanya isteri saya duduk buat kerja yang payah. Subhanallah. Saya selama ni macam pelekeh je, macam kadang nampak dia penat gini. Saya kata, tuan sanggup tak belajar sampailah kemas macam isteri? Hai, tak adalah nak buat benda-benda macam ni. Tapi selama ni yang jaga bersih, nampak kemas sedap mata memandang isteri ni lah. Sebab dia ikhlas buat. Kalau tak ikhlas, macam tuan-tuan buat tu lah. Asal siap. Sebab tu saya kata, kerja asal siap, buat bisnes, belum berhasil, dah buat bisnes lain pula. Buat, nampak tak ada untuk, buat yang lain pula. Tak buat sehabis baik sampai selesai.
Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia melakukan sesuatu, dia buat bersungguh-sungguh dan sehabis baik. Sehabis baik, buat sungguh-sungguh. Buat apa saja, mesti buat sehabis baik. Tuan-puan, ini kan tim media. Tim media ada 10 orang. Tim penyidikan, tim apa semua. Bila saya kata saya nak buat kerja dakwah, saya nak buat kerja sehabis baik. Ramai mana pendakwah penceramah kita, dia long ranger seorang-seorang, tak ada tim. Saya selalu jumpa pendakwah, saya kata, boleh buat seorang-seorang, tapi tak boleh pergi luas, tak boleh bertahan lama. Kalau siapa yang ikut kuliah pagi Riyadhus Salihin, kehadiran sekarang lebih kurang 10,000 masa live. Pada waktu pagi tu, 7 hingga 8.30 tu kan, kuliah Riyadhus Salihin tu. TikTok campur dengan FB lebih kurang dalam 10,000. Kalau orang nampak, yelah ustazah glamour. Ada ramai lagi penceramah pendakwah yang glamour. Tetapi saya percaya bagaimana perlunya kesungguhan, perlunya ada tim, perlunya ada ilmu. Sebenarnya yang paling utama keikhlasan kita. Saya bukan kata saya ikhlas. Saya sentiasa berusaha untuk jadi ikhlas. Tetapi ikhlas, apa maksud ikhlas? Ikhlas, tuan-puan, ibu-ibu, muslimin-muslimat, dia ada kaitan dengan perkataan khalas. Khalas ni maksudnya done, selesai, settle. Pernah tak kita bila masak, kita masak ala kadar. Bila masak ala kadar, dah lepas masak, lepas tu kan kita kata dah selesai dah. Tapi kita tahu kita masak ala kadar, kita punya feel tu lain. Kita kata, bang, saya dah masak dah, tapi ala kadar je lah. Berbeza dengan bila satu hari kita masak bersungguh-sungguh. Lauk terbaik, ingredient terbaik, subhanallah, kita akan kata, kita akan puas sangat dengan masak tu. Kita akan kata, alhamdulillah, selesai. Puas hati, sedap. Subhanallah. Sebab apa? Kita tahu kita dah buat sehabis baik. Tapi kalau kita buat ala kadar, kita punya feel pun ala kadar. Hasil pun ala kadar. Kemah rumah ke apa ke. Sebab itu khalas ini maksudnya selesai tu sampai kita puas. Oh, ada jalan loceng. Maksudnya waktu dah habis. Oh. Ada waktu rehat? Oh, ada sekolah. Tak ada. Oh, saya itu rehat untuk minum. Betul. Itu loceng apa tu? Oh, bom berapa-apalah ya. Tapi sebenarnya bagus juga kan kalau kat pejabat ada waktu rehat. Sebab kalau tak, sepanjang rehat. Aduh lah, subhanallah. Okey. Kita pun walaupun kerja sendiri, betul tak? Kena disiplin. Kena disiplin lah, tetapkan waktu rehat. Walaupun kerja kat rumah, kerja ke bengkel sendiri, ya Allah, kena disiplin lah. Maksudnya lagi tak pukul 12 jangan rehat. Kalau tak, pukul 10 dah buat-buat penat. Padahal tak penat betul lagi buat-buat penat. Dah tua kan, ya Allah, Engkau maha mengetahui. Macam tu kan. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Saya nak pergi kepada ikhlas tadi. Ramai mana orang yang bila bersedekah, dia sebut apa? Tak apalah, walaupun RM1, yang penting ikhlas. Betul ke ikhlas? Ya, kita sebut insya-Allah kan. Tetapi kalau orang yang benar-benar ikhlas memberi di jalan Allah, dia tak akan bagi sesuatu untuk di jalan Allah nilai yang dia tak sayang. Saya tanya, RM1, tuan-puan kalau hilang cari tak? Oh, cari ya? Maksudnya, mana RM1 ayah, mana RM1 atuk? Tolong cari sampai jumpa. Sampai jumpa RM10. Macam mana? 20 hilang pun cari. Tak, saya tak tahulah Encik daripada zaman, mungkin daripada zaman dulu muncul zaman sekarang ya. Maksudnya hari ni, kalau RM1 hilang, kita tak adalah cari beria. Kecuali Encik tu lah ya. Tapi saya nak tanya, RM50 hilang, cari tak? Oh, 50 tak? Terbalik, Masya Allah. Okey, 50 tu memang, takkan hilang sebab ni, RM1 biasa hilang. Masalah kita bukan setakat tak cari RM1. RM1 hilang pun tak perasan. Betul atau tidak? Tapi bila kita dalam bab sedekah,
kita ikat, kita tahu kita beri nilai yang kita tak sayang pun, kita ikat dengan perkataan ikhlas. Kita kata, tak apa walaupun RM1 penting ikhlas. Takut kita ditipu daya. Kita memberi bukan kerana cintakan Allah, tapi memberi dalam keadaan cinta sangat duit. Sangat besar kecintaan pada duit. Sampai kita berkira-kira untuk beri pada jalan Allah. Bukan maksudnya kita nak suruh beri paling jumlah paling banyak, oh menggeletar lah. Sekurang-kurangnya beri nilai yang kita pun ada rasa sayang. RM5 sayang sikit lah daripada RM1. Naik sikit nilai RM5. Bila Allah dah nampak kita memberi pada nilai yang besar, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Apa yang saya nak sampaikan ialah, saya tanya tadi siapa yang ternak kan? Puan ni dah start ternak lobster. Ada juga akuarium dekat rumah. Saya pun ada ikan juga kat rumah. Kat rumah ada 5 jenis binatang. Tak termasuk lipas semua tu lah ya. Lalat tak termasuk. Cicak. Tapi yang dipelihara, arnab ada dekat 30 ekor, kucing 11 ekor. Apa tu nama, hamster tak boleh dijual. Hamster pun banyak. Guinea pig, ikan, lepas tu ada kura-kura. Rumah bukanlah besar sangat, tetapi kerana minat tu nombor 2. Anak-anak kami memang diorang 7 orang kan, diorang tak main handset. Diorang memang handset duduk atas meja pun diorang takkan buka. Diorang tak biasa main game, memang diorang tak dengan handset daripada kecil. Zaman kita kecil, kita kan pergi keluar kampung main. Saya pun sama, lasak ni. Bila mengarut lah, macam-macam lah kita buat. Tapi anak sekarang banyak hidup dalam rumah saja. Jadi kita kena sediakan sesuatu untuk mereka buat aktiviti. Saya kaitkan dengan binatang. Kenapa ramai para Nabi dilatih daripada kecil ternak ataupun pelihara binatang? Sebab memang nak jaga binatang kena keikhlasan. Sebab binatang tak tahu ucap terima kasih. Tak ada propaganda terima kasih. Tak ada. Dah lah berak merata. Kita pula khidmat pada dia. Kalau kucing tu tak nak bagi ke jiran kan, memang kita kontrol dalam rumah. Dah bagi train elok-elok, dah ini. Nak juga dia kat tempat yang dia suka tu. Sabar tu kadang sebab kucing bergaduh laki bini ya. Subhanallah, nak katanya disiplin. Itu yang saya nampak sikap pada anak-anak. Disiplin mereka, biasa dengan benda kotor. Ikhlas sebab kita tahu binatang tak adanya lepas tu dia belanja kita makan ke, birthday kita bagi hadiah ke, tak ada. Ya, bodek ke, ya Allah. Ya, itu yang saya nak sebut. Binatang mendoakan kita. Binatang berzikir juga kepada Allah. Boleh jadi asbab kita jaga binatang itulah membuatkan kita ada laluan yang kuat dan kukuh untuk ke syurga. Sebab itu siapa yang terlibat dengan peternakan, kami terlibat. Saya dah sebut daripada awal. Kami ternak lembu dan kambing. Tapi walaupun untuk disembelih, saya nak cerita sikit lah. Mungkin tuan-puan, tapi orang lelaki, saya nak tanya orang lelaki. Tuan-tuan, siapa yang pernah sembelih lembu kat sini? Angkat tangan. Okey, jemaah pengarah ada. Yang lain tak pernah sembelih. Yang RM1 tak sayang tadi. RM1 sayang tadi. Okey, ya, yang lain tak sembelih. Perempuan, siapa pernah sembelih ayam kat sini? Ayam pernah. Hebat. Yang lelaki pun tak pernah sembelih ayam. Yang lain ada? Oh, puyuh ya, puyuh. Comel sikit puyuh kan. Subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada orang kata, Ustazah, kita ternak binatang lepas tu nak sembelih dia. Sebenarnya apa yang kita lakukan adalah fardu kifayah. Menyediakan bekalan daging untuk umat Islam yang halal dan thayyibah. Pahala besar. Sembelih itu sendiri adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Masya Allah. Kalau tak ada orang yang sanggup sembelih, semua kesian. Tengok je lah lembu tu sampai kenyang ya. Subhanallah. Bila kami buat ladang ternak, sampai masa untuk sembelih, sebab dulu saya yang bagi CJ Tauliah sembelih, saya belajar sembelih ayam. Lepas tu saya mula belajar sembelih kambing. Kemudian sampai tahap saya sembelih lembu. Ya. Ada orang kata, oh hati keras Ustazah ni sembelih lembu. Kalau tak ada hati yang lembut, tak mampu nak sembelih. Sebab menyembelih binatang perlu ada sifat ihsan, belas kasihan. Barulah kita boleh sembelih. Bukan belas kasihan sampai kita tak boleh buat. Mesti teknik yang betul dan sebagainya. Sebenarnya, kekuatan masa nak sembelih
Ada kekuatan apa? Ya Allah, aku melaksanakan fardu kifayah. Sah sembelih wanita, tak ada pun sampai peringkat makruh, sah dengan syarat-syarat dia yakin yang dia boleh buat dan sebagainya. Zaman Rasulullah pun memang ada sembelih wanita. Kalau pergi negara-negara Arab, memang biasa jawab perempuan sembelih. Tuan-puan, subhanallah, saya nak kaitkan. Kita kembali semula. Siapa di sini bertani, menanam? Menanam? Semua menanam. Tanam pokok bunga, okey, pokok bunga. Okey, sayur. Sayur, ubi, buah-buahan, durian, dada. Boleh saya nak tengok siapa menanam. Angkat tangan betul-betul. Angkat tangan. Jangan segan silu. Angkat tangan. Okey. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Saya pun sama menanam. Tuan-puan saya pun menanam juga. Membesar tengok ayah suka menanam pokok. Ayah dah arwah 4 tahun yang lepas. Tapi pokok-pokok hasil tanaman dia sentiasa berbuah. Walaupun dia meninggal, pahala terus mengalir sampai sekarang. Pahala terus mengalir. Ini disebut dalam hadis Nabi. Penutup ni ada lebih kurang dalam jam tu tak betul. 10.40 dari tadi. Okey, 11.50. Ada 10 minit lagi. Musim ni. Oh, ni pengarah program dia. Subhanallah. Saya macam ni. Saya nak cakap terus teranglah. Berlapik-lapik kurang faham. Sebenarnya, kalau kita betul-betul manfaatkan masa, tenaga, akal Allah bagi, sebenarnya sudah lama yang di hadapan saya ni, ataupun umum kepada umat Islam, hidup dalam keadaan kaya, dan kaya dunia dan akhirat. Maksud kaya dan dermawan. Okey, betul. Kita sebut amin tu. Saya nak sebut apa? Ya, syukur betul. Macam ni tuan-puan sekalian. Kalau orang kata ustazah sibuk, macam mana ustazah urus masa? Macam mana urus anak-anak? Saya kata saya urus semua dengan kelang kabut. Cakap jujurlah, kelang kabut. Semalam pun orang tanya saya, macam mana ustazah urus? Dia orang datang ziarah, tengok kita 5 blok sewa, lepas tu banyak syarikat, ada ladang ternak, ada pertanian, ada peringatan. Macam mana urus? Subhanallah, Allahu Akbar. Bukan saya urus semua. Yang paling utama yang menguruskan adalah pergantungan kita kepada Allah. Tapi kalau kita rasa kita yang urus semua, kita tak banyak meminta dan bergantung kepada Allah, urusan kita semua cacah merbah. Tapi apabila kita selalu di awal pagi terus meletakkan pergantungan kepada Allah dalam menguruskan urusan harian dan cari rezeki, kita dapati setiap masalah terus ada jalan keluar. Ada je pihak yang akan bantu uruskan. Dan Allah datangkan orang-orang yang benar ikhlas bersama dengan kita. Yang saya sebutkan tadi, kalau betul kita hargai masa, kita gunakan tenaga, sebenarnya kita boleh buat banyak benda. Tapi hari ini, telefon menjadi sebab banyaknya masa manusia habis. Masalah besar ni. Masalah besar. Saya ada TikTok. TikTok saya dah juta. Tontonan pun dah juta-juta, tak tahu berapa juta dah. Saya pun ada IG, follower pun juta, tontonan pun juta dah. Tapi saya nak bagi tahu, saya tak pernah pun buka IG dan buka TikTok. Saya sendiri dalam telefon saya ni tak ada pun akaun TikTok dan IG saya. Sebab apa? Sebab saya hanya minta staff uruskan update apa semua. Saya tak reti nak post IG macam mana pun saya tak reti. Saya nak post TikTok saya tak reti. FB saya mahir. Kalah, staff saya kalah. Kemahiran saya FB, saya belajar sampai peringkat advance bagaimana saya handle betul-betul page Ustazah Asma tu. Sebab apa? Saya tahu saya tak kuat. Bila saya mula pernah tengok IG, saya leka duk tengok video artis lah, itulah, inilah. Saya kata, saya terus buang, saya tak nak tengok IG. TikTok pun sama, video-video dia lagilah macam-macam. Saya kata, saya tak nak. Pertama, kita kena kawal betul-betul, ini dah mengambil usia dan umur kita begitu banyak. Sebab itu, mustahil sebenarnya orang Islam tak berjaya. Depan saya ni, punya cantik, tudung, pakaian, kasut, semua nampak elegan ni. Kalau tak berjaya betul-betul, mustahil. Kecuali ada gangguan-gangguan seumpama ini. Baru nak fokus, tengok founder ni.
Ui, seronok dia pergi jalan sana, oh naik business class ha, bla-bla gini. Kerja kita dah tak apalah, esok masih ada. Okey. Pertama, masa kita. Yang kedua, orang perempuan suka habiskan masa kepada apa? Minta maaf ya, ini disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati dan berapa kitab alim ulama. Antara ujian wanita akhir zaman, terlalu banyak masa dan tenaganya untuk memperhias dan memperindah dirinya. Yang kedua, memperindah rumahnya. Tak habis-habislah deko. Dah masuk grup deko? Masya Allah, kan ubah itu, kan ubah ni, kan deko tu, deko ni tak habis-habis. Bak mengemas saja 2 jam, 3 jam sehari. Masya Allah, Allahu Akbar. Dirinya nak keluar tu berjam duduk tenung baju atas bawah ini, masuk tak tadi. Orang yang antara terkaya di dunia, saya tak ingatlah Bill Gates ke nama apa ya. Antara yang terkaya di dunia, Mak Saleh tu lah. Baju dia Mak Zuckerberg. Apalah asalkan bunyi nak sekat-kat ya. Baju dia kelabu grey dengan seluar hitam. Tu baju dia hari-hari. Lepas tu bila orang tanya, adakah kamu hanya ada baju ni? Tak. Dalam almariku ada banyak baju tapi semua warna ni dan seluar yang sama. Kenapa? Aku tak ada masa nak fikir hari ni baju warna apa, mesh dengan apa, tak ada masa. Mereka ni sangat menghargai masa. Betul atau tidak saya kata, sebenarnya sepatutnya tahap kejayaan kita hari ni patutnya dah level lain dah. Sekiranya kita betul-betul manfaatkan masa dan manfaatkan kebolehan dan manfaatkan tenaga kita. Setuju atau tidak? Setuju. Tak ada pilihan lain melainkan setuju dengan penceramah ya. Jangan berani lawan penceramah. Okey, tuan-tuan, muslimin muslimat. Saya sendiri sampai hari ini banyak menyesali waktu yang saya sia-siakan. Sampai kadang-kadang tu nak tengok cerita sikit kan. Suami kata relax sikit lah tengok TV. Tengok TV sekejap. Hei, ruginya. Duduk ruginya masa. Ruginya masa. Akhirnya apa yang kami buat? Kami tutup semua. Enjoy ke, Astro ke. Semua. Walaupun TV 13, semua TV tak tengok. Anak-anak pun semua tak tengok. Sampai masa diorang ketagih buku. Ni buku. Telefon tak tengok, TV tak tengok. Yang diorang minta, ni kedai buku dah habis. Umi ni buku. Bawa pergi jalan, bawa buku. Baca buku. Itulah cabaran besar umat Islam hari ini. Terlalu banyak terleka dengan gadget, media sosial. Terlalu banyak masa untuk apa? Untuk memenuhi kehendak hawa nafsu. Pada penampilan, pada rumah, pada itu, pada ini. Akhirnya hanya sedikit sahaja umat Islam yang betul-betul berkualiti. Saya bukan kata saya berkualiti. Saya sendiri masih rasa saya banyak buang masa. Saya masih lagi tak hargai masa. Sebab saya rasa banyak benda nak buat. Kadang-kadang tim kata, Ustazah dah lah tu. Banyak benda sangat dah ni kita duk cover ni. Ustazah ni macam tak dandan je. Takut saya esok mati. Saya rasa umur kita bila masa mati, kita nak mati dalam keadaan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling terbaik di kamu, orang yang paling anfa'ulinnas, khairun nas anfa'ulinnas. Sebaik-baik manusia, yang paling banyak manfaat dengan manusia, yang beri manfaat kepada manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, subhanallah sebagai penutup. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Okey, tuan-puan dengar sekejap ya, ini hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari. Mana-mana orang Islam yang bercucuk tanam, kemudian dimakan daripadanya burung atau manusia atau binatang, tiada yang lain kecuali baginya sedekah. Saya pergi ke dalam kampung-kampung kan, kalau ceramah, saya kata macam mana makcik-makcik buat apa kat sini banyaknya sumber pendapatan? Oh, dari nanam. Lepas tu ada makcik cakap, geram Ustazah, geram apa? Monyet, kera, makan. Tak sempat kita nak ambil kera, monyet dah makan. Kan? Bergaduh dengan monyet dengan kera. Lepas tu, subhanallah, lepas tu saya kata, semua itu sedekah. Sedekah ke kau tak ikhlas Ustazah? Saya kata makcik, kalau makcik tak ikhlas, kera tu mari juga tak? Mari juga, walaupun mak marah. Lebih baik ikhlas saja. Sebab
Semua itu dikira sedekah. Manusia ambil, dikira sedekah. Tapi kalau kita tak halalkan pun, kena bagi tahu orang tu lah supaya dia tak berdosa. Hari tu, Masya Allah, saya pergi ziarah peladang nenas. Kalau siapa ada pergi dekat Bangi, dia panggil nenas apa tu? Yelah, betul nenas MB tu. Ni, saudagar nenas. Siapa pernah sampai dekat ladang saudagar nenas? Angkat tangan. Tempat. Siapa pernah pergi ladang saudagar nenas ni? Saya dah pergi sebab kita pun buat pertanian kan. Kalau pergi, naik atas tu ada kafe, restoran yang sangat cantik. Semua sumber nenas. Nasi goreng nenas, nenas goreng, puding nenas, roti nenas, air nenas, jam nenas, semua production nenas. Okey, yang mengusahakan ladang ni seorang lelaki, muda lagi, suami isteri. Asal dia kerja, berhenti kerja, down jatuh, berhutang itu ini, ada cerita dia. Pendek cerita, dia ambil ladang tu, dia pergi jumpa dengan Majlis Agama Islam. Itu merupakan tanah wakaf yang terbiar. Untuk pengetahuan semua, tanah wakaf terbiar bukan Selangor saja, seluruh Malaysia terlalu banyak. 1000 hektar kot. Bukan puluh, saya rasa 1000. Ya, sebab apa? Tanah wakaf diserahkan ke Majlis Agama. Majlis Agama pun tak sempat nak bangunkan. Dan bijak pemuda ni saya bagi idea. Dia kata dia nak usahakan. Luas ladang, berjaya, subhanallah. Lepas tu ditambah lagi sampai berpuluh ekar. Sebab apa? Dia berjaya. Saya tanya, tapi encik usahakan tanah wakaf. Perniagaan ni memang daftar ni encik. Tetapi tetap tanah ini bukan hak milik encik. Sebab hak milik umat Islam. Wakaf. Dia jawab apa? Dia kata, Ustazah, apa yang saya buat, saya dah niat. Supaya pahala pewakaf ini sentiasa mengalir. Saya tak kenal pun siapa pewakaf ni. Tetapi rupanya dengan buat cara begini, Allah buka pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Nampak tak? Bila kita buat perniagaan, kita mesti kaitkan dengan pahala apa yang kita nak jana dengan perniagaan kita. Mesti dikaitkan. Barulah Allah buka jalan. Daripada dia dapat 4 ekar, tambah lagi. Dia kata walaupun akhirnya, kalau saya meninggal, tanah ini akan dikembalikan semula kepada Majlis Agama. Tak boleh diturunkan pun pada anak saya. Tetapi saya puas. Waktu yang sama, dia sewa dengan Majlis Agama. Tapi murah sangatlah. Majlis Agama pun dapat, pewakaf pun dapat. Dia menghidupkan di kawasan hutan yang orang tak nak hidupkan. Saya nak cerita apa? Dia pun ada masalah kera. Yang ambil nenas. Nenas dia macam-macam nenas. MB tu macam-macam nenas. Besar, cantik. Saya kata macam mana encik buat masalah kera datang? Kera pandai. Time nenas dah masak manis tu, oh pandai dia. Kera suka rupanya nenas. Lepas tu dia kata, bila saya jumpa dengan kera, saya cakap daripada jauh ke kau dekat dia lagi. Tapi kera bandar dia tak lagi. Kera bandar, saya pun duduk rumah ada kawasan kera, kita acu-acu dia. Dia pun juga. Betul. Subhanallah. Saya ambil penyapu macam dia duduk atas ni. Saya contoh ambil penyapu, bukan nak betul-betul buat macam ni. Dia lari sekejap. Rupanya dia panggil mak bapak dia, geng dia. Mari macam ni. Dia orang tak penakutnya, ini kera bandar. Mungkin ada, tak tahulah SPM ke apa kan. Ya, sebab asalnya diorang ni memang tempat dia. Kita yang tarah, jadi kita ambil tempat dia. Dia buat macam mana? Kan nanti kata khurafat. Bukan khurafat, itu ikhtiar dia. Tak ada baca-baca apa. Cuma dia kata macam ni je. Kamu nak makan, makanlah. Tapi jangan nak ambil semua. Tinggalkan juga untuk aku. Macam itulah. Maksudnya dia kata, Ustazah, saya ikhlaskan hati je berkongsi rezeki dengan kera ni. Tempat ni dulu pun tempat dia juga. Saya cakap macam tu je. Kalau kamu nak makan, makanlah. Tapi makanlah sekadarnya saja. Cukup kadar kamu. Dia kata, kalau tak habis kadang tu, dia gigit-gigit je. Lepas tu dia buat lain pula. Dia kata, Alhamdulillah Ustazah, ada berapa kali saya ikhlaskan hati saya. Memang dia makan yang tu sampai habis, dia tak kacau yang lain. Lepas pada tu saya tak fikir dah, dia kata pasal nak pasang jerangkap ke, nak buat apa ke. Itulah caranya. Dan dia sebut tu secara live. Masa tu saya buat live dengan dia. Subhanallah, dia kata memang betul. Antara asbab kejayaan, dia hidupkan tanah wakaf.
Kedua, dia kata tolong jaga solat fardu berjemaah. Dia jaga solat fardu berjemaah di masjid. Okey, hadis Nabi yang sahih ni, semua ni yang kita tanam apa dijadikan sedekah. Hadis Nabi SAW, yang lain tidak ada seorang Muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Jadi lepas ini, mana ada tanah, ada pasu kat rumah, kita berbaktilah pada tanah. Sebab pahala sedekah begitu banyak daripada tanah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini pengembala kambing yang saya daripada dulu kambing nak orang Mekah agar dapat upah daripada mereka. Kebun, berbincang, aku lebih layak pada hartamu, aku lebih pengaruh. Okey. Ini betul-betul yang terakhir. Ada satu hadis Nabi, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda. Tadi terakhir dah kan? Itu bukan betul-betul terakhir. Ini betul-betul. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di syurga kelak ada lelaki yang akan meminta dengan Allah supaya dia dapat bercucuk tanam di syurga. Lalu Allah berfirman kepadanya, bukankah kamu telah mendapati apa saja yang kamu mahu? Kenapa nak susah payah lagi bercucuk tanam ni? Kenapa sampai kat syurga pun nak susah payah bercucuk tanam ni? Lalu dia menjawab, ya Allah, ini adalah hobiku. Ini adalah apa yang aku suka buat di dunia dahulu. Lalu Allah mengizinkan dia untuk bercucuk tanam, tetapi tanaman di syurga, tanam je dapat hasil. Tanamnya terus dapat hasil. Maksudnya di sini, di antara yang disebut oleh Nabi, antara aktiviti di dunia yang boleh dibuat sampailah ke syurga, nak kata betapa besarnya aktiviti menanam ni berbakti pada tanah, sebab dengan tanah ini bukan hanya kita dapat hasil, kita menguatkan muka bumi. Kalau saya, kat rumah saya memang banyak pokok, keliling pokok. Kalau kata saya bila masa, kadang balik pukul 1-2 pagi tu, duduk cara pokok. Dah sampai rumah pukul 12, pukul 1, tengok mana nak potong, mana nak ini, mana nak ni kan, tengok pokok. Tapi yang saya rasa apa? Boleh jadi daripada apa susah payah buat, betul-betul Allah terima. Tapi pokok ni, dia keluarkan apa? Oksigen. Walaupun pokok bunga. Yang tu yang saya rasa happy sangat bila tanam pokok, walaupun pokok bunga, pokok-pokok ni, saya rasa saya telah berbakti pada alam. Apa dia? Kita telah mengeluarkan oksigen. Waktu yang sama orang lain keluarkan asap-asap yang tak baik, kita keluarkan oksigen. Dapat pahala tak? Sudah tentu dapat pahala. Semua itu Allah catat. Dan kita lebih ikhlas. Kita tak akan ngungkit dengan pokok. Aku siram apa semua ni, kau ni langsung nak. Dengan binatang, dengan pokok, selamat, amalan kita lebih selamat daripada riak. Ke kita riak dengan pokok? Kan? Ke kita rasa macam pokok tu akan bercerita sesama dia? Maksud saya nak bagi gambaran, kalau buat baik kepada manusia, kita teruji dengan pasal riak, nak dipuji, nak dihargai, nak mengungkit. Tapi dengan binatang, dengan pokok, seolahnya Allah menyelamatkan kita. Saya sebenarnya nak menggalakkan dan menyarankan di hadapan saya wanita-wanita yang hebat ni, Masya Allah. Sebab bila tanya tadi peternakan rupanya tak ada. Ada yang baru nak mula. Pertanian pun suam-suam kuku. Kebanyakannya suka jadi apa? Jadi bos. Jadi apa nama ni? Jadi bisnes. Bisnes yang dah hujung-hujung tu. Kedai, proses. Tapi yang nak mula daripada awal ni tak ramai. Tapi ini sebenarnya yang pure, yang asal. Dan saya buat apa yang saya cakap ni, saya dalam proses untuk memperkukuhkannya. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Subhanallah. Okey, yang sedang menonton kita lebih kurang dalam 2,000 lebih. Ya, betul. Subhanallah. Ini 1.6. Ini? Okey. Dalam 3K deh. Dalam hampir 3K. Alhamdulillah yang turut sama hadir. Di hadapan saya dalam 30K. Yang nampak dan yang tak nampak ya. Saya mendoakan, kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina, dan kedua ibu bapa kami. Kedua ibu bapa mertua kami dan kandung kami ya Allah. Wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara.
Dan ampunilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil ya Allah. Allah maghfir zunubana, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum amwat. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil. Dosa yang kami sengaja dan tidak. Dosa yang kami tahu dan tidak. Dosa yang kami ingat dan lupa ya Allah. Dan apa yang dosa seluruh muslimin dan muslimat, seluruh mukminin dan mukminat yang hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Razak. Engkaulah pemilik rizki, engkaulah pemberi rizki ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rizki yang barakah, rizqan wasi'an, rizki yang luas, rizki yang sentiasa mengalir tanpa henti ya Allah, umpama seperti air zam-zam yang mengalir ya Allah. Ya Allah, sekiranya rizki itu engkau redha, maka permudahkanlah, dekatkanlah ya Allah. Sekiranya rizki itu tanpa redha-Mu, dengan kemurkaanmu ya Allah, walaupun ia banyak, walaupun ia besar, maka jauhlah kami daripada rizki itu ya Allah. Ya Allah ya Ghani ya Mughni, ya Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan, kurniakanlah kepada kami kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenar, kaya dengan merasa cukup, dengan syukur, dengan tak mentaati perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Jauhlah kami daripada kekayaan harta yang menjauhkan kami daripada-Mu, yang menjauhkan kami daripada syurga-Mu ya Allah. Jauhlah kami daripada kekayaan yang mendekatkan kami kepada neraka-Mu ya Allah. Berikan kami erti kekayaan yang hakiki, kaya hati budi, kaya jiwa ya Allah, kaya dengan iman ya Allah, kaya dengan tenang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim, jadikanlah kami kekayaan harta yang barakah, sehingga kami boleh memberi dan kami boleh menguatkan gerakan kerja dakwah dan kerja kemanusiaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Fattah ya Maha membuka, bukakanlah pintu-pintu rizki untuk kami, bukakanlah jalan-jalan yang tertutup buat kami ya Allah. Ya Allah ya Ba'is ya Maha membangkitkan semangat, bangkitkanlah semangat kami ya Allah, berjuang dalam apa jua kami lakukan, dan apa yang kami buat ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menyelesaikannya sehingga selesai, dan berikanlah kejayaan di setiap apa yang kami usahakan ya Allah. Ya Allah ya Adil, Engkaulah yang Maha Adil ya Allah. Kami yakin bahawa Engkau Maha Adil, memberikan semua perkara kepada setiap hamba-Mu secara adil ya Allah. Kami ada kelebihan dan kami ada kekurangan, tetapi ya Allah, kami tidak menghargai kelebihan yang Engkau berikan. Kami lalai ya Allah, sehingga kan semuanya menjadi satu kekurangan ya Allah. Kami menzalimi diri kami dengan dosa, kami menzalimi diri kami dengan membuang masa, kami menzalimi diri kami kerana mengejar harta tanpa arah tuju yang benar. Kami menzalimi diri kami ya Allah dengan membazirkan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami, kemahiran-kemahiran, pengetahuan-pengetahuan yang telah diberikan oleh banyak pihak-pihak berwajib. Kami bazirkan ya Allah kerana hawa nafsu kami yang nak banyak rehat, nak banyak rehat, banyak berangan-angan ya Allah, banyak membuang masa kepada tak sepatutnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan kami menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami. Wa ilam taghfir lana, dan sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami orang yang dalam keadaan kecelakaan, orang yang rugi dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ya Wadud yang Maha Cinta. Ya Allah, berikanlah kami kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah kepada kami ya Allah, agar kami boleh mencintai-Mu ya Allah. Berikanlah ke dalam hati pasangan kami, isteri, suami kami, anak-anak untuk menyayangi kami kerana-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hadirkanlah hati kami, tubuh badan kami ke majlis-majlis ilmu yang ada di sana. Kami boleh mengenal-Mu dan jatuh cinta kepada-Mu dan merindui pertemuan dengan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Jami yang Maha menemukan, yang Maha mengumpulkan ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami pada saat ini ya Allah, di majlis ilmu yang barakah ini, di majlis yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti kerja, kualiti apa sahaja yang diusahakan ya Allah, yang Engkau Maha tahu apa tujuan-tujuan pihak penganjur ya Allah. Maka berkatilah pihak penganjur ya Allah, berkatilah semua pihak yang mengusahakan majlis ini, berkatilah semua yang hadir ya Allah. Apabila kami pulang dalam keadaan diampunkan dosa, pulang dalam keadaan kami membawa kekuatan semangat ya Allah, kekuatan nekat, pulang dengan faham bahawasanya apa yang kami buat ini
adalah satu amanah sebagai khalifahmu ya Allah. Ya Allah, kami akui bahawa kami adalah khalifahmu sebagai manusia, walaupun kami bukan sesiapa, walaupun kami tidak dikenali, walaupun kami tidak ada apa-apa, tapi kami tidak boleh lari dari bertanggungjawab menjadi khalifahmu dan menjadi hamba-Mu. Sebagai khalifah ya Allah, kami akan buat sehabis daya apa sahaja yang sedang kami usahakan. Itulah persembahan kami untuk-Mu ya Allah. Dan sebagai hamba-Mu ya Allah, kami akan sedaya upaya mentaati perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kepada para lelaki di sini ya Allah, lelaki yang kuat, lelaki yang qawi, lelaki yang aziz, yang mulia ya Allah. Yang mana lelaki yang berada di sini dan berada dalam maya yang mendengar ya Allah, lelaki yang dihormati dan dimuliakan oleh ahli keluarga, terutamanya isterinya. Lelaki yang boleh membawa keluarga ke syurga dan menyelamatkan keluarga daripada api neraka. Ya Allah, buat para wanita di sini ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah bidadari di syurga-Mu ya Allah. Jadilah kami wanita yang soleh, perhiasan dunia yang terindah. Jadilah kami wanita yang bijak membawa diri, wanita yang tahu di mana tempat yang sepatutnya dia berada, wanita yang menghormati dan mentaati suami, wanita yang sentiasa sabar menghadapi apa jua ujian, apa dua cabaran ya Allah jatuh dan bangun ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Hidup ini sungguh payah. Hidup ini sungguh susah ya Allah. Kadang-kadang sangat perit ya Allah. Kadang-kadang kami rasa susah nak bangun, nak bangkit kembali. Kadang-kadang kami rasa lebih baik kami bertemu dengan kematian daripada bertemu dengan hari-hari seterusnya. Namun ya Allah, kerana-Mu ya Allah kami bangkit. Kerana Rasulullah ya Allah kami terus bertahan. Kerana mengharapkan pertemuan di syurga-Mu. Kerana mengharapkan pertemuan dengan Rasulullah di syurga-Mu ya Allah. Kami meneruskan perjuangan apa jua yang kami sedang lakukan, walaupun ia kecil pada pandangan manusia. Namun kami yakin bahawasanya Engkau memandang kami ya Allah. Walaupun yang kami usahakan itu kecil ya Allah, tak dipandang pun ya Allah, tapi Engkaulah Tuhan yang maha, ya syahid yang maha menyaksikan, ya basir yang maha melihat, ya sami yang maha mendengar sehingga bisikan hati kami ya Allah. Engkau yang maha tahu ya Allah kesusahan, kepayahan perjuanganku ya Allah, perjuangan kami ya Allah. Maka terimalah ya Allah semua itu sebagai satu amal saleh, sebagai satu amal ibadah ya Allah, yang akan kami dapat tuai nikmatnya di syurga kelak, walaupun kami tidak dapat menikmatinya di dunia ya Allah. Kerana kami yakin apa sahaja yang tidak dapat di dunia, lalu kami sabar dan redha, Engkau akan kurniakan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semangat insya-Allah. Semangat insya-Allah, subhanallah. Boleh takbir sikit? Takbir. Allahu akbar. Belah sini tak perasan tu. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada pengumuman sikit. Tak apa, MC boleh naik. Malu-malu MC. Ini calon suami soleh ya. Okey.